untuk sama-sama menyampaikan, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita teruskan dengan pengajian kita pada pagi ini, pengajian tafsir surah Yasin, surah Yasin ayat yang ke-48, ayat yang ke-48, insya-Allah. Allah Rabbi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan berkata mereka itu, manakala lagi janji, ini janji dengan bangkit kubur. Ini adalah kata-kata daripada musyrikin Mekah yang ketika itu bila Nabi berdakwah, Nabi menjelaskan tentang kehidupan kita ni akan berakhir dengan kiamat, suatu hari akan berlaku kehancuran dunia, maka berlakulah ejek-ejekan daripada musyrikin Mekah. Mereka berkata, mata hadzal wa'd, bila lagi janji kamu itu, kata Allah. Mata hadzal wa'd, bila lagi janji kamu? Dulu kamu kata kiamat akan berlaku, jadi sekarang ni bila lagi tak berlaku pun. Mata hadzal wa'd. Kalau tuan-tuan belajar tafsir, banyak ayat-ayat yang berkait dengan kiamat yang dipertikaikan oleh musyrikin Mekah ketika itu. Mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin. Bila kiamat ni, kalau dakwaan kamu tu betul, kalau kamu tu betul, benar, bila lagi kiamat, Sebelum ni mereka petikai tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat 45, 46, 47 tu. Walaupun datang berbagai-bagai kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tetap juga tidak percaya, illa kanu anha mu'ridin. Mereka berpaling daripada peringatan Allah. Walaupun dah jelas depan-depan mereka ada peringatan, tapi mereka tetap tidak berjaya. Dan seterusnya, bila Allah SWT perintahkan kepada mereka supaya mereka berbelanja dengan harta yang diberikan kepada mereka, mereka juga tetap degil. Mereka juga siap istihza' lagi, siap memperlecehkan lagi umat Islam, walaupun ketika itu mereka tahu rezeki yang mereka dapat itu bukan daripada mereka, sepenuhnya daripada Allah. Sebagaimana firman Allah ayat yang ke-47, semalam kita belajar, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Bila dikatakan kepada mereka, belanjalah daripada apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada kamu. Qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Maka berkata orang-orang yang kufur kepada orang-orang yang beriman, anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Adakah kami nak bagi makan pada orang yang selama ni duk kata Tuhan dia Allah, Tuhan dia lah yang menurunkan rezeki dan sebagainya. Kalau Allah nak, kalau Tuhan dia nak, tentu dah mereka tak perlu minta dengan kami, mereka dapat sendiri. Tu mereka istihza, mereka masih lagi dalam keadaan memperlekeh-lekehkan umat Islam. In antum illa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu semua, kata Allah, dengan sikap-sikap kamu yang demikian, kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, jadi hari ini ayat yang ke-48, wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin. Masih lagi mereka dengan sikap mereka yang sombong, mereka berkata, mata hadzal wa'd, bila lagi kiamat, bila lagi kiamat yang kamu duk janji selama ni, bila? In kuntum sadiqin, kalau kamu ni betul, bila lagi? Ustaz mana tu? Rumah kaini lah maksudnya. Baik. Mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin. Dan seterusnya firman Allah, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yaqsimun. Ayat yang ke-50, ayat yang ke-49, firman Allah, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yaqsimun. Tiada nanti-nanti mereka itu malaikat jerkah. Kata Allah, ma yanzuru, tak payah tunggulah. Kata Allah, tak payahlah nak tunggu-tunggu bila tak payah. Nanti akan sampai masanya.
akan sampai masanya, ya, illa sayhah wahidah, ya, satu suara, akan datang satu jerkah, sayhah ni satu jerkah, satu tempikan yang kuat yang mula, ya, satu tempikan yang memulakan kehancuran kamu, sangka kala yang mula yang ambil mereka itu mati sekaliannya, ta'khuzuhum, ya, yang akan mematikan mereka semua. Tak payahlah kamu nak tunggu-tunggu. Ma yanzuru, kata Allah, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Malaikat akan sampai masa dia satu tempikan yang kuat, ta'khuzuhum, yang akan mengambil mereka semua sekali. Maknanya yang akan mematikan mereka semua sekali. Tak payah tunggu. Kita dalam bab ni kita tak payah tunggu. Kita buat kerja kita je. Kita jangan pertikaikan, ya, nak persoalkan kerja Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan kuasa dia mengatasi segala-galanya. Dia tidak terikat, ya, dengan kehendak manusia. Bila manusia nak, dia mesti buat, ya. Bila manusia tak nak, bantah, dia kena tarik balik. Tak ada. Allah Taala ini idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia nakkan sesuatu benda, dia hanya kata jadi, maka jadilah perkara itu. Jadi Allah Ta'ala sebut ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tak payah tunggulah, kata Allah, ya. Akan sampai satu masa sayhah wahidah ta'khuzuhum, yang akan mengambil, ya, mengambil nyawa mereka. Dan ketika itu kata Allah wahum yakhisimun, mereka ketika itu tengah duduk, ya, yakni tengah berbantah-bantah dan berjual, dan yang tengah makan minum. Kata Allah wahum yakhisimun. Ketika itu, ya, ketika mana? Ketika kiamat tu berlaku, ya, mereka sedang duduk-duduk, ya, sedang berbantah-bantah, sedang bercakap kosong, ya, pertikai itu pertikai ini, ya, sedang makan, sedang minum. Makna ketika mereka sedang dalam keadaan biasa, dalam keadaan mereka tak sedar perkara itu, ya, tiba-tiba boleh berlaku kiamat. Inilah kiamat. Ya, kiamat ni dia berlaku secara fujaah, ya, secara tiba-tiba. Dia bukan ada, dia tanda-tanda tu ada, ya. Tanda-tanda awal, tanda-tanda akhir itu ada. Tetapi kiamat dia berlaku dalam keadaan manusia, kehidupannya biasa ketika itu. Dalam keadaan tak sedar, tiba-tiba datangnya bencana kiamat itu. Itu Allah SWT dah sebut dalam ni wahum yakhisimun. Mereka dalam keadaan duduk-duduk, dalam keadaan berbantah-bantah, dalam keadaan duduk bergaduh siang malam pagi petang. Tambah-tambah zaman sekarang ni, nak bergaduh ni bukan macam dulu. Dulu nak bergaduh kena mengadap, ya. Nak bergaduh kena mengadap. Mu tengok aku tengok mu, baru boleh bergaduh. Sekarang dalam Facebook boleh bergaduh, dalam WhatsApp boleh bergaduh. Orang politik bergaduh cara politik, orang berniaga bergaduh cara orang berniaga, guru ustaz-ustaz bergaduh cara ustaz pula dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Instagram, macam-macam, ya, pergaduhan berlaku. Duk ngah-ngah bergaduh gitu, na'udzubillah. Kalau berlaku kiamat, memang patutlah ketika itu, kan. Dalam keadaan manusia, ya, berjual beli, tengah sibuk bisnes, ya. Hari ni siang malam bisnes, tak cukup-cukup, ya, dengan siang hari tambah waktu malam pula. Berniaga larut malam. Minta maaf lah, MLM tu lain, ya. Marketing lain, itu marketing, multi level marketing. Tapi ada kawan-kawan dia kata, ya, meniaga larut malam, ya. Sebab tu kita tengok orang direct selling kadang-kadang kat malam-malam buka kedai kopi lagi, ya, dengan filenya apa semua sekali, kan. Orang bisnes siang malam, tak cukup siang malam lagi bisnes. Ada orang kata, ya, masuk lambat masyuk, dia kata, kan, ya. MLM juga. Tak apalah, nak letak apa pun. Tapi nak ceritanya manusia sibuk dengan jual beli, tiba-tiba berlaku kiamat, ya. Ketika itu rugilah siapa-siapa yang, ya, kalau sibuk dengan berniaga, tak jaga hukum hakam, ketika itu, ya, menanggunglah dia, ya, dalam keadaan yang menyusahkan di akhirat nanti. Na'udzubillah. Niaga sampai tak semayang, ya, niaga sampai tak jaga pergaulan dan sebagainya. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-50, ayat 50, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka tiada kuasa mereka itu akan berwasiat,
Makna mereka tak sempat nak pesan, ya, mereka tak sempat nak pesan, dan tiada kuasa kepada ahli mereka itu kembali sekaliannya. Makna tak sempat nak balik kepada keluarga masing-masing. Duk tengah-tengah sibuk kat kedai, duk tengah sibuk makan kat luar, minum kat luar, sembang kat luar, berlaku kiamat. Kata Allah, ya, wala ila ahlihim yarji'un, tak sempat balik rumah. Tak sempat nak balik rumah. Kalau rumah saya dekat je, tak sempat. Kalau Allah kata tak sempat, tak sempat lah. Ya, macam mana keadaannya, memang confirm tak sempat. Bila berlaku kiamat, manusia ketika itu tak nak fikir orang lain dah. Ya, dia hanya fikir diri dia sendiri dah ketika itu. Ya. Jadi Allah Taala sebut fala yastati'u. Ya, yastati'u ni perkataan istita'ah ni maknanya apa? Mereka tidak mampu. Mereka tak berupaya lagi dah. Ya, untuk nak berwasiat, tausiah ni maknanya pesan, memesan lah, ya, ataupun untuk berwasiat, ya, untuk menasihati, untuk bercakap dan sebagainya. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tak sempat balik kepada keluarga mereka. Nanti tiup sangkakala mula itu manusia dalam lalai, ya, dia kata, ya, bila tiupan sangkakala yang pertama ditiup oleh Israfil, ya, manusia itu dalam keadaan lalai, dan ada yang tengah makan minum, dan tengah jual beli, dan tengah berkelahi. Tengah berkelahi yang paling teruk. Dia tengah bergaduh. Dia tengah bergaduh, berlaku kiamat. Mati sekaliannya dengan sebab terkejut, tiada berwasiat dan tiada boleh balik ke rumah lagi. Dia hurai lagi panjang. Ya, maknanya mati dalam keadaan terkejut, tak sempat berwasiat dan tiada sempat balik ke rumah. Inilah suasana yang akan berlaku apabila berlakunya kiamat. Berhati-hati kita hari ni, kita dah dapat maklumat ni, ya, bila kita berada di luar, bimbang tiga itu dah berlaku kiamat. Kita tak sempat nak bertemu dengan keluarga kita. Jadi sebab itulah sebelum keluar daripada rumah, pastikan isteri, anak-anak kita ikut segala hukum hakam Allah. Kita sebagai suami, sebagai ayah, pastikan anak-anak kita jauh daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila kita nak keluar daripada rumah, bukan hanya nak keluar semata-mata untuk cari, ya, rezeki, nafkah untuk mereka, tetapi pastikan juga kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka melaksanakan perintah Allah. Ya, pastikan mereka tak tinggal solat, mereka tak tinggal puasa, pastikan aurat mereka terjaga, ya. Sebelum kita keluar rumah, pastikan mereka dalam keadaan kata mutadayyinah, ya. Mutadayyinah tu dalam keadaan beragama lah, ya, dalam keadaan beragama. Pastikan, ya, begitu, supaya kalau jadi apa-apa, kalaupun tak berlaku kiamat, mungkin kita berlaku kiamat pada kita, kematian kita kat luar, ya. Disebut kiamat ni mati, ya, mati pun kiamat juga, cuma orang tak sebutlah kiamat pada diri kita, ya. Kalau untuk dunia orang panggil kiamat, untuk pokok orang panggil mati, ya. Kalau untuk makanan orang panggil basi, ya, dah habis tempoh. Dunia habis tempoh panggil kiamat. Kalau pokok orang panggil mati, ya. Kelantan panggil mampuh lah pokok tu, ya, nah? Kalau binatang pun mati, ya. Kalau nasi orang panggil basi, orang panggil mati. Kiamat berlaku lah tu, maknanya pemutus kepada segala kelazatan, habis, ya. Takkan kita nak kata nasi saya pagi tadi dah kiamat dah. Takkan nak kata macam tu, ya. Basi lah maksudnya, kan, dah rosak dah. Jadi sebelum kita keluar rumah, pastikan kita dalam keadaan kata siap sedia semua benda. Kalau kita nak tinggal rumah, ada beras, ada gula, ada apa, segala-galanya keperluan, ya, bekalan makanan dan sebagainya cukup, ya, untuk bekalan mereka. Pastikan juga untuk bekalan mereka di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, kata Allah, dan jaga keluarga kamu, kata Allah, daripada api neraka, insya-Allah, kan. Okey, baik. Jadi kata Allah, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ayat yang ke-51. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup pada sangkakala yang kedua, kata Allah, ya, wa nufikha fis sur. Tiupan sangkakala yang pertama mematikan, ya, yang ada atas muka bumi ini,
Dan seterusnya juga Israfil pun akan dimatikan Allah. Seterusnya Allah hidupkan balik dan diarahkan kepada dia untuk meniup sangkakala yang kedua. Fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka itu daripada dalam kubur, mereka itu keluar sekaliannya. Kan, fa idzahum minal ajdati wa nufikha fis sur, bila ditiupkan tiupan sangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka itu daripada dalam kubur mereka itu keluar sekaliannya. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dengan segera kepada Tuhan mereka itu, ila rabbihim, maka antara dua kali tiup itu 40 tahun. Maknanya mereka akan dibawa menghadap Allah untuk tiupan sangkakala yang kedua dengan kadar yang begitu segera. Cepat berlaku perkara itu. Dalam masa tempoh katanya 40 tahun. Tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua tempohnya 40 tahun. Dalam riwayat inilah wallahu alam, yang pastinya dimatikan manusia dan seterusnya tiupan sangkakala yang kedua dihidupkan sekalian yang mati yang berada dalam kubur dan akan dibangkitkan, akan dibawakan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang segera. Qalu, maka berkatalah mereka qalu, kata mereka itu, yakni kafir-kafir tadi, yakni orang yang kufur kepada Allah, tak kala lihat bangkit sekalian yang mati itu. Bila dah bangun masing-masing dah bangun daripada kubur, dalam keadaan terkejutlah, dalam keadaan terkejut, maka berkatalah, ya wailana, hai kebinasaan kami, man ba'athana min marqadina, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami ini. Kerana sekalian yang mati antara dua sangkakala itu lena, tiada kena azab, dijawab tiada kena azab. Setakat tu maknanya bila tiupan sangkakala yang kedua ditiup, maka bangunlah semua yang berada dalam kubur tadi, dan seterusnya berkata mereka semua, ya wailana, celakalah kami hari ini, binasalah kami hari ini, habislah kami hari ini. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami ini, daripada dalam kubur ni, siapa yang bangkitkan kami ini daripada tempat lena kami ini, dijawab daripada malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Maka ketika itu kedengaran suara malaikat, hadza ma wa'adar rahman, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah bangkit itu yang janji oleh Tuhan Ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dulu. Tuhan, yakni Tuhan ya Ar-Rahman, yang dulu janji kata akan berlaku kiamat, akan berlaku kebangkitan semula. Inilah hari ini dah berlaku dah, kata malaikat tadi. Bila ditanya siapa bangkitkan daripada tempat tidur kami ni, maka berkata malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kata malaikat, inilah bangkit yang telah dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman, dan telah benar segala rasul yang kata segala yang mati hidup dengan roh dan jasad itu. Jadi sekarang ni benarlah apa yang telah dikatakan oleh rasul. Yang dulu rasul dak bercakap, yang kamu lawan rasul dulu, yang kamu tak percaya pada rasul dulu, sekarang ni kamu lihatlah apa kata-kata dia, betul-betul berlaku sekarang ni, dah mula berlaku dah. Hadza ma wa'adar rahman, ini yang telah dijanjikan Allah Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah kata-kata rasul di kalangan utusan-utusan Nabi yang diutuskan untuk bercerita kepada kamu tentang kiamat. Hari itu tahu pun dah tak boleh nak buat apa dah, tak boleh nak minta maaf lagi dah. Kalau dulu tak percaya, sekarang ni tunggu hukuman sahaja. Baik. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Tiada ada bangkit dan hidup itu melainkan
sekali kriau Israfil. Kriau satu tempikan Israfil sahaja. Satu tempikan Israfil sahaja bangkit semua sekali ya daripada dalam kubur tadi, maka tiba-tiba mereka itu sekalian pada sisi kami hadir sekaliannya. Dan bila dah kriau Israfil itu, Israfil bertempik, suara dia kuat ya, kata tiupan sangkakala ketika itu ya, membangkitkan manusia balik daripada kubur masing-masing, dan seterusnya ya, dihadirkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibawa menghadap Allah. Ladaina fa idahum ladaina muhdarun, fa idahum ladaina, kata Allah, kepada kami, kata Allah. Allah guna perkataan kami, maha kuasa Allah lah kan, bukan kami tu Allah ni ramai, tidak. Ladaina muhdarun, akan dikembalikan, dihadirkan kepada kami. Semua akan menuju kepada Allah. Suka ke tak suka ke, bersedia ke tak bersedia ke, nak tak nak pun akan diheret ya, akan diheret ya oleh malaikat, akan diseret oleh malaikat pergi ke tempat itu. Itulah keadaan yang berlaku, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kata info awal kepada kita untuk kita buat persiapan, supaya kita ini tidak akan menyesal di akhirat. Ambillah sikap percaya. Ada orang dia tak percaya terpulanglah pada dia. Ambil sikap percaya sebenarnya tak merugikan kita. Sebab apa? Sebab kita ni hidup hari-hari, depan mata kita melihat perkara yang di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita. Berlaku satu benda dalam keadaan kita tak mampu untuk menghalang ya, kita nak lain, tiba-tiba berlaku lain. Itu tanda yang kita ni lemah, tanda yang kita ni tak ada kekuatan apa-apa. Malaikat ada satu kuasa lain. Kuasa lain itulah Allah. Kuasa lain itulah Allah. Allah lah yang sentiasa mengatur kehidupan kita. Ya, kita ni hanya berserah diri pada dia kan. Baik, jadi insya-Allah dengan ilmu-ilmu dan surah Yasin ini, dengan pengetahuan ini akan menjadikan iman kita bertambah setiap kali kita baca surah Yasin. Hampir setiap malam kita baca surah Yasin ya. Setiap malam kita baca surah Yasin, malam Jumaat lah ya, setiap malam Jumaat. Maka seminggu sekali itu insya-Allah, mudah-mudahan iman kita sentiasa diperbaiki. Dan seterusnya ayat yang ke-54 ya. Ayat yang ke-54 ya. Tak habis lagi uraian dia, sorry ya. Ayat ke-53. Hadir sekaliannya. Fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Hadir sekaliannya, iaitu kriau Israfil. Hai segala tulang yang reput. Hai segala tulang yang reput dan segala sendi yang terputus. Sendi yang berputus-putus dan tulang yang berpecah-pecah dan rambut yang berhambur-hambur, bahawasanya Allah suruh kamu berhimpun bagi menyelesai hukuman. Baik, jadi ini seruan malaikat kepada orang yang dibangkitkan daripada kubur tadi. Hai hai segala tulang yang reput. Kita ni dah mati lama, tulang kita ni dah reput habis dah. Reput dah, tulang dah hancur lebu habis dah. Hai tulang yang reput, hai sendi yang berputus-putus. Sendi kita ni pun dah ada tulang dah reput, sendi pun semua putus-putus. Tulang yang berpecah-pecah, hancur lebur, dan rambut yang berhambur. Rambut kita pun tak ke mana dah. Ketika itu Allah hidupkan balik ya. Jadi ini suara malaikat ya, yang kita akan dengar bila berlaku kiamat nanti. Bila dah berlaku kiamat, berlaku kebangkitan, suara ni kita akan dengar. Baik. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ayat 54 ya, ayat 54. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hari ini kata Allah, fal yauma, maka hari ini kata Allah, tiada dizalimi seorang akan suatu. La tuzlamu nafsun syai'a, tidak akan ada seorang pun yang akan dizalimi. Maknanya hari itu tidak akan ada orang yang tersalah hukum, tak ada ya. Setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatannya di dunia dahulu.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat baik walaupun sebesar zarrah sekalipun, sebesar kaki semut sekalipun, atom, kata kecil lah, tetap akan dibalas kebaikan dia. Begitu juga kalau dia buat jahat walaupun sebesar atom sekalipun, zarrah sekalipun, tetap akan dibalas dengan kejahatan itu. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Tanda apa? Tanda Allah tidak zalim. Wa mallahu bizallamin lil abid. Dan Allah tidak sekali-kali menzalimi akan hambanya. Maka dalam ni Allah kata fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Maka pada hari itu kamu tidak akan dizalimi dengan sesuatu pun. Makna hari itu kita jangan bimbang, jangan risau, sebab apa yang dihukum adalah berdasarkan apa yang kita telah buat. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tiada balas akan kamu melainkan balasan sesuatu yang ada kamu kerja. Tu kata, jangan bimbang, jangan risau. Fala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka hari itu tidak akan dibalas terhadap kamu kecuali ma kuntum ta'malun, melainkan apa yang telah engkau buat. Jangan kita risau, ni apa hal ni, orang lain buat saya kena. Tu atas dunia. Atas dunia memang. Atas dunia kadang-kadang orang lain yang buat perangai, kita yang kena. Tu kata fitnah tu. Ada orang dia nak khianat, bukan susah. Dia ambil dadah ke letak neraga motor kita, tak ada pasal-pasal kita kena tahan. Masuk penjara. Kalau nak selepas tu pun kena mahkamah, naik turun mahkamah, letih kita. Atas dunia orang lain buat perangai, kita kena. Ada orang berjalan dengan kawan-kawan dia, orang kawan tu yang buat salah. Tangkap sekali dengan kita kena buat saksi, kena bagi keterangan dulu. Sebab itulah atas dunia ni bukannya adil sangat, orang lain buat perangai, kita kena. Tapi di akhirat tidak. Jangan bimbang lah. Sebab tu dunia ni kena berhati-hati. Berapa ramai yang jadi mangsa keadaan, yang difitnah, berapa ramai dalam keadaan Allah, orang lain dia tak terlintas pun nak buat benda tu, tapi difitnah. Dengan hari ni sebaran gambar dan sebagainya, boleh berlaku macam-macam. Wala taziratu waziratun wizra ukhra, kan. Dan Allah kata atas dunia ni, hak mana kita buat tu, kita tak menanggung dosa apa yang orang lain buat. Orang kata kau pergi buatlah, dosa aku tanggung. Tak ada kan. Kalau kau buat, kau tanggung dosa sendiri. Sebab tu jangan cakap macam tu. Tak apa kau buatlah, dosa tak apa aku tanggung. Tu kan cakap macam tu tak cerdik lah. Ya, kau tanggung dosa aku tanggung. Tak apa, kau pergi buat jalan jahat, tak apa aku tanggung. Tak boleh cakap macam tu. Kalau kau pergi makanlah, tak apa aku bayar. Tu ditanggung beres. Tu tak apa. Kalau macam tu tak apa. Kau makan tak apa aku bayar. Tu ditanggung beres. Tapi kalau dosa tak ada. Nak kongsi-kongsi tak ada. Tak apa, dosa nanti kita bagi sikit seorang. Tak ada. Di akhirat nanti, setiap kesalahan kita, kata Allah, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak dibalas akan kamu malaikat balasan sesuatu yang ada kamu kerjakan. Kamu dalam dunia dahulu, daripada kebajikan atau kejahatan. Sama ada kamu buat dulu tu kejahatan ataupun kebaikan, kamu merasailah di akhirat nanti. Ini ayat yang ke-54 dah. Ayat 54 ni peringatan untuk kita juga. Mana kita nak buat apa-apa, ni ada faedah tak di sana nanti. Allah balas macam mana agak-agak, kebaikan ke kejahatan. Jadi kalau kita sentiasa berfikiran macam itu, maknanya Ustaz Faizul ada kan. Okey, alhamdulillah sihat kan. Relax lah dia tu kan. Baik, jadi alhamdulillah, apabila kita melakukan satu benda, dua perkara kita fikir, baik buruk, faedah ke tak berfaedah, untung ke rugi. Kena ada dalam diri kita kata soalan itu. Jangan kita buat dulu baru kita fikir. Jangan kita fikir dulu. Fikir dulu, elok kata elok, apa kesan dia, apa akibat dia, barulah kita buat. Menguntungkan ke tidak. Kadang-kadang apa kita buat tu menggoriskan hati orang lain. Jadi bila rasa boleh menggoriskan hati orang, jangan buat. Sebagaimana kita juga tak nak orang menggoriskan hati kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan. Tak beriman seorang kamu sehingga dia kasihkan diri dia sebagaimana dia kasih kepada saudara dia.
la yu'minu ahadukum yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maknanya ma yuhibbu li nafsihi, dia tidak beriman seorang kamu sehingga ada kasih pada saudara sebagaimana kasihkan diri dia sendiri. Kalau dia tak nak digoris, tak nak terasa, tak nak orang kata, begitu juga jangan buat pada orang lain. Ya, kita jangan buat pada orang lain. Kalau kita rajin buat pada orang, tiba-tiba orang buat pada kita, kita nak terasa, mana boleh. Ya, okey, baik. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-55. Ya, kita lajukan sikit ni. Sebab apa? Sebab dah puasa dan nak habis ni, tak sempat habis surah Yasin. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun." Bahawasanya segala ahli syurga itu pada pekerjaannya kesukaan mengambil tempat, mengambil nikmat mereka itu, mengambil nikmat mereka itu. Dan seterusnya Allah SWT jelaskan lagi, ya, kesan daripada buat baik tadi masuk syurga dan keadaan dalam syurga macam mana. Ayat-ayat motivasi, ya, tentang syurga ni banyak sebenarnya. Ya, sebab tu motivasi yang terbaik ialah mengajak manusia masuk ke syurga, mencari apa ni hujah-hujah yang menggairahkan manusia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dalam Quran pattern ini banyak, ya. Gaya bahasa ni banyak. Allah Ta'ala sebut nikmat syurga, sebut nikmat syurga, tujuannya dalam berbagai-bagai gaya Allah sebut nikmat syurga, ya, supaya manusia ni nakkan syurga dan tak nak neraka. Itu matlamat sebenarnya. Ayat yang ke-56, ya, ayat yang ke-55 masih lagi kata Allah, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun." Bahawa segala ahli syurga itu, ya, pada pekerjaannya, kesukaannya mengambil nikmat mereka itu. Suka sepanjang masa, dalam keadaan seronok sepanjang masa. Ya, tak ada sedih, tak ada susah hati, tak ada. Atas dunia ni susah hati manjang kan. Ni PKP ni pun manjangnya susah hati ni. Macam-macam benda duk fikir ni. Macam-macam benda dalam kepala otak ni. Dalam kepala otak ni fikir macam-macam. Sebab apa? Sebab susah kan. Sebab itulah atas dunia saya sebut dah semalam pun, dunia ni bukan tempat seronok, dunia bukan tempat suka, bukan. Kalau suka lebih-lebih sangat pun tak boleh. Ya, jangan suka lebih-lebih sangat, sikit-sikit adalah masa suka untuk menghiburkan hati, sampai jadi apa kata maharaja ni kan, tak boleh lah kan. Setakat buat lawak sikit-sikit tak apa kan. Jadi sampai maharaja lawak tu tak boleh lah, tak elok lah. Kalau boleh jangan sampai mengajak orang suka, sampai orang lupa pada Allah. Tapi kalau menyukakan orang, mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa, tak ada masalah. Nabi pun biasa buat lawak, Nabi pun biasa buat gelak, sahabat-sahabat gelak, ya, tetapi tidaklah sampai lupa pada Allah. Ni bergolek-golek suka sampai pecah, sampai sakit-sakit perut, tekan-tekan perut ni. Suka sangat, ya. Lawak dia tu, ya. Kata Nabi, "Lau ta'lamu bima a'lam," kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, "la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nescaya kamu akan kurangkan ketawa dan banyakkan menangis. Ya, ketawa juga, tapi jangan lebih-lebih sangat, ya, jangan lebih sangat. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-56, "Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun." Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka itu, yakni ahli syurga dan segala laki isteri mereka itu dalam mereka itu pada dalam teduh atas hamparan, dalam pelamin bersandar mereka itu, ya, fi zilalin 'alal araik muttaqiun, ya, mereka dalam keadaan seronok suami isteri ni. Azwajuhum, suami isteri yang seronok dalam syurga, ya, dalam keadaan mereka mendapat teduhan, mendapat hamparan pelamin, ya, hamparan pelamin itu anda tahulah, ya, orang biasa duduk atas pelamin dia tahu seronok, seronoknya masa atas pelamin tu. Dah ingat lagi tak seronok atas pelamin macam mana? Kalau tak ingat, ya, kena cari usaha biar duduk atas pelamin semula. Ataupun payah-payah kalau ada majlis perkahwinan tu, duduk sekejap gambar.
Seronok ya. Seronok atas pelamin ni. Dan seterusnya disebut oleh Allah Taala muttaqiin, muttaqiun, dalam keadaan mereka ni bersandar ya, dalam keadaan bersandar. Makna apa? Ya, kita ni hidup kalau orang bersandar ni maknanya orang dalam keadaan seronok lah. Ya, boleh bersandar, ya, boleh rehat ya, boleh rehat. Ada orang tak ada nak bersandar ni, lari sana lari, tak ada nak rehat-rehat, tak ada. Maka dalam syurga kata Allahum wa azwajuhum fi zilalin alal araik muttaqiun, alal araiki muttaqiun, kata Allah ya, mereka bersama suami isteri mereka ya, dengan bidadari mereka ya, seronok dalam keadaan sempat mereka untuk berada di atas pelamin, atas hamparan yang indah. Lepas tu mereka dapat bersandar ya. Lahum fiha, seterusnya firman Allah, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yaddaun, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yaddaun, dan bagi mereka itu kata Allah pada dalamnya syurga itu buah kayu bermacam-macam dan bagai bermacam-macam dan bagi mereka itu pada dalamnya barang yang mereka itu cita-cita. Dan seterusnya Allah tambah lagi seronoknya dalam syurga supaya manusia ni nak sangat ya, yang kita duk minta dalam bulan puasa ni, minta masuk syurga lah ni. Wa fil jannati dakhilin ya. Nah, tuan-tuan minta doa kan, wa fil jannati dakhilin kan, minta supaya masuk syurga. Minta masuk syurga. Doa sebenarnya kita dah hurai dah kan, supaya keluar daripada dunia ni dengan baik, masuk syurga. Wa fil jannati dakhilin, supaya masuk syurga insya-Allah, mudah-mudahan ya. Baik. Jadi masuk syurga dapat isteri, duduk bawah bayangan, lepas tu pula dapat makan buah-buah kayu. Macam sebut dah, buah ni pula ya, buah yang kita dah belajar dah dalam surah Al-Waqiah sebelum ni, macam mana kita nak je terus dapat, tak payah nak ambil-ambil dah. Mutakhayyarun, maknanya boleh pilih sendiri. Kita nak buah apa sampai, nak buah apa sampai. Wa faqihatun mimma yatakhayyarun, wa faqihatun mimma yatakhayyarun, dan buah-buah yang kita boleh pilih, kita nak makan buah apa terus sampai, dan boleh petik macam tu je, tak payah nak bangun. Kalau kita duduk dalam keadaan duduk, nak kena bangun pergi ambil lepas tu kena pergi basuh dulu, ambil pisau belah, tak payah teringat nak makan buah apa terus ada kat depan mata kita dan terus boleh makan. Dan nikmatnya buah itu nikmatnya, kalau buah juga buah rambutan, buah durian macam atas dunia, tapi tentunya tak sama nikmatnya macam atas dunia. Sebab apa? Sebab dunia dengan akhirat ya, beza di segi nikmat ya, walaupun benda yang sama tetapi nikmat yang berbeza. Itulah kelebihan syurga. Dan seterusnya ya, barang yang mereka itu cita-cita, kita nak apa sahaja apa yang dikehendaki akan didapati dalam syurga. Dan seterusnya ayat ke-58 ya, firman Allah Subhanahu wa taala, salamu qaulan mir rabbir rahim, salamu qaulan mir rabbir rahim. Salam ya, dengan perkataan daripada Tuhan yang amat rahim. Sabda Nabi, antara ahli syurga pada nikmat, tiba-tiba berkilat nur pada mereka itu, pada angkat kepala mereka itu, lihat tiba-tiba Tuhan Azza wa Jalla tajalli atas mereka itu dengan salam, assalamualaikum ahlal jannah. Ni maknanya apa? Maknanya dalam syurga nanti kita akan mendapat salam, mendapat doa keselamatan, doa kebahagiaan di kalangan ahli-ahli syurga, dan di kalangan di sisi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan berikan doa ucapkan salam pada mereka, dan para malaikat sendiri pun, khazanatul jannah juga, penjaga-penjaga syurga juga akan mengucapkan salam kepada mereka ya, sebagaimana firman Allah dan surah Az-Zumar ya, apabila Allah SWT sebut wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin.
surah Az-Zumar, ya. Allah berfirman, apabila segerombolan manusia yang bertakwa kepada Allah ni dibawa masuk ke dalam syurga, dibukakan pintu syurga kepada mereka, wa futihat abwabul jannah wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka penjaga-penjaga syurga itu, salamun alaikum, ke atas kamu, tibtum, berbahagialah kamu semua, salamun alaikum tibtum fadkhuluha, masuklah kamu ke dalam syurga ini, fadkhuluha khalidina fiha, dan kekal kamu di dalamnya, khalidina fiha, ya, kekal dalam syurga ni. Tak payah keluar-keluar lagi dah, kekal dalam tu. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, maka berkatalah yang masuk syurga tadi, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, benarlah janjimu ya Allah, ya, sadaqana wa'dah, benar janjimu ya Allah. Dulu kamu janji orang-orang yang beriman akan masuk syurga, hari ini kami dapat ya Allah, kan? Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, benar janjimu ya Allah. Wa awrathanal arda, dan bukan setakat itu ya Allah, kau benarkan kami hari ini mewarisi bumi syurga ni. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, hari ini kami boleh buat apa saja kami nak buat dalam syurga. Ya Allah, ini ucapan dalam syurga, ya, ucapan orang yang dah masuk syurga. Kita hari ni belum tentu lagi. Yang tu yang kita nak, supaya kita tergolong dalam golongan itu yang mengucap dengan ucapan yang sedemikian yang Allah sebut dalam Quran, yang ucapan ini sudah pastinya akan terlafaz di akhirat nanti, kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat. Surah Yasin mengingatkan kita banyak perkara, tapi malangnya ramai yang baca tak tahu apa mesej, apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk syurga, ucapan salamun qaulan, ya, salamun qaulan min rabbir rahim, ya, dapat salam, dapat doa, ya, daripada Allah, daripada para malaikat, ya, dapat segala-galanya ahli syurga, kan? Semuanya akan berdoa kepada ahli syurga. Tuan-tuan, saya teringat ayat salamun qaulan min rabbir rahim ni, saya nak kongsi sikit, biarlah kata ni berdasarkan pengalaman, ya, siapa-siapa yang nak beramal bolehlah beramal, ya, boleh beramal. Apa-apa pun yang kita beramal, yang penting kita berubat, ya, kita berubat dan sebagainya, tadawau, ya, kita boleh berubat, ya, tapi tidak lari daripada, ya, syariat kita, maknanya dengan Al-Quran, ya, bil Quran, ya, dengan Quran wal asal, dengan madu, kata Nabi. Boleh kita berubat dengan Al-Quran. Maka tuan-tuan ambil, ya, hari ini ayat salamun qaulan min rabbir rahim ni, salamun qaulan min rabbir rahim, ya, berdasarkan pengalaman saya sebelum ini, guru saya pernah ajar dan saya sampaikan kepada tuan-tuan hari ini, untuk menahan darah daripada keluar, kan? Kalau tiba-tiba, sebelum kita, tangan kita terkena pisau, jatuh, luka, keluar darah, sebelum kita buka first aid kit kita tu, kan, kita nak letak ubat dan sebagainya, boleh usaha itu, untuk balut, ya, kita tekap, ya, kita letak tangan kita, kalau luka di sini kita letak tangan kita, ya, kita baca dalam satu nafas, salamun qaulan min rabbir rahim, 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 salamun qaulan min rabbir rahim. 7 kali dalam satu nafas kita tiup, insya-Allah, ya, darah tu akan berhenti, ya, akan berhenti, ya. Ni kalau tak berhenti juga tu, maknanya kena balutlah. Tapi usaha dulu baca ayat tu, ya, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca itu dapat pahala di sisi Allah, dan sekurang-kurangnya juga bila berlaku musibah kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak cepat, ya, kata ke arah lain, ya. Kita mula-mula sekali kena apa-apa, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya, tuan-tuan boleh beramal, ya, boleh beramal surah Yasin ni, ya, ayat yang ke-58, ya, ayat 58, ya. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam tak yakin, tu pulanglah, ya. Tapi bagi saya, pengalaman saya, alhamdulillah, ya, masa-masa dulu nak belajar dulu, ya, bila orang pegang tempat tu, darah tu berhentilah. Cuma darah pacat sekarang ni payah sikit berhenti. Ya, tekap, ya, tutup tempat luka tu, tutup, tekan lama-lama dan baca, insya-Allah, ya. Okey, wallahu alam. Dah 10.30 dah. Tamat kita sampai ayat yang ke-58, ya. Insya-Allah lepas ni kita masuk ayat 59. Esok, saya masih lagi
Kalau tak ada apa-apa insya-Allah hujung 9:30 ayat yang ke-59 wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayat ini cerita pula tentang keadaan manusia di akhirat akan dipisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman oleh Allah SWT. Maknanya yang beriman duduk sebelah, yang tak beriman duduk sebelah. Walaupun atas dunia dulu kita suami isteri, anak beranak, tapi di akhirat nanti Allah akan pisahkan. Allah Ta'ala akan pisahkan di antara orang beriman dengan orang tak beriman. Jadi kita fikirkanlah, kita nak bersama ni setakat di dunia ataupun nak bersama sampai ke akhirat. Kalau nak bersama sampai ke akhirat, sama-sama kita beramal, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih pada yang bersama dengan kita pada hari ini, Ustaz Faizul, Cik Zul, ramai lagi ni, saya tak sempat ni, Rohana, Tok Mah, Cik Muhammad Imran Isa, apa ada lagi ni, Cik Kartini, Abantah pun ada juga. Alhamdulillah. Moga-moga kita sama-sama doakan pada ni abang ipar saya ni, Abantah ni, dia di Terengganu, sama doakan untuk dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan pada dia, zahir dan batin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi dia sihat, dapat beramal, dapat sentiasa berbuat kebaikan, insya-Allah. Kita bila ada dalam grup kita ni, biar kita sama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita. Ni abantah kita ni, abang ipar saya lah ni, dia doakan. Dan saya minta juga tuan-tuan yang dalam ni, Cik Haji Hamdan, Harun Muhammad Ali, Hanifuddin, Surya ada ni, Surya ni, makcik tak sihat ni, ada kat hospital, Muhammad Nizam Ibrahim, okey, Rahimah, Cik Omar, Zedah, semualah ramai yang saya tak nak sebut nama. Doakan juga untuk ibu saya yang berada di hospital sekarang ni, sakit, masalah kaki yang bengkak daripada paha sampai ke kaki, katanya masalah darah beku dalam urat, dalam saraf dia. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kesembuhan, insya-Allah. Terima kasih. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin, minal ulama'is salihin wa minal mustaghfirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah segala ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Jadikan ilmu-ilmu yang kami dapati daripada guru-guru kami dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami sampaikan, dan ilmu yang mengalir sebagai al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, sihatkanlah guru-guru kami, ya Allah. Sempena dengan hari ini hari guru, ya Allah, kami menghargai jasa-jasa guru kami, ya Allah, yang mengajar kami, yang mengeluarkan kami daripada kegelapan keraguan, dan menyinari hidup kami dengan sinaran ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan segala penat lelah yang mereka cucuri kepada limpah kepada kami selama ini, ya Allah, yang mereka tidak mengerti erti penat dan lelah, ya Allah, maka jadikan ilmu-ilmu ini ilmu yang berpanjangan, ilmu yang membentuk syakhsiah akhlak kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya juga sebagai guru, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak murid kami, ya Allah, anak-anak murid yang sentiasa berpegang dengan ilmu yang dipelajari, ya Allah. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamari, ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ya, sama-sama Puan Rahimah, Cik Omar, ya, sama-sama. Abang Jak ada tu, ya. Terima kasih Abang Jak buka puasa kemarin. Terima kasih Puk Sedut. Allah Rabbi.